kasih. Selamat pagi. Soalan Bukit Bendera, soalan ke-8. Yang Muhammad, Menteri. Terima kasih Bukit Bendera. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, Kementerian ini telah menerima dosia pencalonan tapak Rizab Biosfera Bukit Bendera daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan sedang dalam proses menguruskannya dengan kelulusan Jemaah Menteri pada Jumaat ini, iaitu 14 Ogos 2020. Dosia pencalonan akan dikemukakan kepada Sekretariat United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO pada bulan September 2020. Untuk maklumat yang berhormat, pencalonan tersebut akan melalui proses penilaian oleh Panel Advisory Committee for Biosphere Reserve. Seterusnya, pencalonan ini akan dibentangkan di mesyuarat Man and Biosphere International Coordinating Council MAB ICC untuk pertimbangan akhir. Sudah habis Yang Muhammad, Menteri? Itu saja. Yang Muhammad kena duduklah lepas tu. Kalau tak, saya tak tahu dah habis ke belum habis. Soalan tambahan pertama? Terima kasih. Speaker garang pagi ni. Terima kasih Yang di-Pertua Speaker, dan terima kasih jawapan Timbalan Menteri. Tadi saya mendengar bahawa dosia pencalonan akan dikemukakan kepada Jemaah Menteri Kabinet pada Jumaat ini. Harap-harap dapat mendapat perestuan daripada Kabinet supaya perkara ini boleh diangkat kepada UNESCO supaya Penang Hill, Bukit Bendera boleh disenaraikan sebagai UNESCO Biosphere Reserve ketiga selepas Tasik Chini 2009 dan juga Kroko Range Sabah 2014. Dan kawasan ini kawasan besar Bukit Bendera, termasuk juga Taman Negara Teluk Bahang, Marine Park dan Botanic Garden seluas 12,841 hektar. Soalan saya, kalau kita meneliti UNESCO Biosphere Reserve di seluruh dunia, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempunyai 16 penyenaraian sebagai UNESCO Biosphere Reserve. Thailand 4, Vietnam 9, Filipina 3, dan masa ini Malaysia masih 2 sahaja. Dan ketinggalan jauh ketinggalan daripada Indonesia 16. Dan soalan saya, apakah kesediaan Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk memperbanyakkan UNESCO Biosphere Reserve supaya usaha pemeliharaan alam sekitar dan juga penjagaan fauna dan flora dapat diangkat ke satu peringkat yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Dan saya rasa apakah usaha Kerajaan Persekutuan dalam usaha-usaha penyelarahan UNESCO Biosphere Reserve ini? Itulah soalan saya, Deputy Speaker. Silakan. Terima kasih Bukit Bendera. Memang Kerajaan Persekutuan memang menggalakkan kerajaan negeri untuk membuat permohonan ataupun permintaan untuk menubuhkan biosphere ini. Sebenarnya kerajaan negeri ataupun agensi dan government NGO pada mulanya mereka mesti nak mengenal pasti tapak dan melengkapkan borang pencalonan itu. Kemudian mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri mengesahkan dosia pencalonan, dan kita di peringkat kementerian memang sentiasa akan menilai dan memberi sokongan kepada mana-mana pencalonan yang dikemukakan oleh kerajaan negeri. Soalan tambahan kedua Yang Muhammad Jelebu. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Sebelum saya tanya soalan, saya terjemahkan ucapan terima kasih Speaker kepada Parlimen. Semalam saya timbulkan tentang capaian Wi-Fi di penempatan saya di belakang ini. Hari ini dah cantik. Terima kasih Parlimen. Speaker, saya nak tanya penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri. Ini tentang MAB, bukan Malaysian Airport Berhad, tetapi Man and the Biosphere.
pada tahun 1971, Speaker, UNESCO telah melancarkan satu program saintifik antara kerajaan yakni intergovernmental yang menempatkan atau menetapkan asas saintifik bagi memperbaiki pertalian antara manusia dan alam sekitar yang dikenali dengan nama NAB, Man and the Biosphere. Saya nak penjelasan daripada pihak kementerian untuk menjelaskan apakah sebenarnya fungsi MAB ini dan juga sertakan berapa jumlah sebenarnya tapak reserve biosfera yang latest sekali. Kalau tak boleh jawab, tak ada maklumat, minta jawapan bertulis. Terima kasih, Speaker. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Jelebu. Dan untuk pengetahuan Jelebu, fungsi utama MAB ini iaitu Man and Biosphere adalah untuk pemeliharaan dan konservasi biodiversity, menyumbang kepada usaha konservasi landscape ekosistem spesies dan kepelbagaian genetik. Yang kedua, menyokong pembangunan lestari, itu menggalakkan penjanaan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup selaras dengan kelestarian ekologi. Dan ketiga, sokongan logistik, iaitu menyediakan persekitaran yang menyokong aktiviti penyelidikan, pemantauan, pendidikan, perkongsian maklumat di peringkat kebangsaan atau peringkat antarabangsa. Penyertaan Malaysia di dalam MAB ini bermula tahun 2009 melalui pengiktirafan Tasik Chini, Pahang yang keluasannya adalah 6,922.97 hektar pada bulan 26 Mei 2019. Yang kedua adalah Banjaran Crocker di Sabah yang merangkumi kawasan seluas 350,584 hektar. Tapak biosfera ini meliputi kawasan 9 daerah iaitu Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Papar, Penampang, Beaufort, Tenom, Tambunan dan Keningau dan diuruskan oleh taman-taman di Sabah.